Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita akan belajar chapter nombor 4 iaitu timer operation. Okay, ni adalah objektif. Okay, student will be able to identify various timer in S7-300, identify input and output of the timer, explain operation each of the timer, use timer in desired application, use of return operation. Okey, dalam Siemens PLC S7-300 terdapat 3 jenis timer, iaitu terdapat 5 jenis timer, iaitu pulse. Ini ditulis dalam software itulah, iaitu pulse timer, extended pulse timer, on delay timer, tentative on delay timer dan off delay timer. Okey. Dan dalam schematic manager tu, total timer yang boleh dibuat iaitu sebanyak 64, dengan dia punya timer punya nama tu T0 hingga T63. Okey. Setiap timer dia mewakili 16 bit ataupun 1 word lah dalam sistem memori. Okey, timer dia kita boleh tulis, kita boleh apply dalam software tu dalam function block diagram lah. Okey, ini bentuk timer yang digunakan. Okey, yang ni. So dia gambar sini, di atas tu T10 tu ni maksudnya timer tu adalah T10 lah. Nama timer tu adalah T10. Lepas tu ni set. Set ni S ni adalah set. Set ni adalah input yang akan triggerkan timer tersebut. Okey. Kemudian ni untuk TV ni adalah dia punya masa. Okey, masa. Dia punya format untuk masa. Lepas tu BI dengan BCD ni kita boleh masuk dalam memori. Ni memory word lah. MW20 memory word. QW12 pun adalah output lah, output word. Okey, output. Okey, selalu kita guna Q4.0 kan. So ni adalah output. Okey, dan ni adalah untuk reset lah, untuk reset. Okey, input ni 0.1 untuk meresetkan timer ni. Okey, kita lihat start seterusnya. Start and reset condition. Okey, kalau lihat kat sini, when a signal change at I0.0 input, okay, the timing element started. Okay, I0.0. Okay, ni input dia I0.0. Jadi bila ada perubahan dari segi input, okay, contohnya daripada bit 0 ke 1, okay, jadi timing element akan bermula lah. Okay. Kemudian the time period and the time function itself comes immediately after the start program. Okay, the static signal on the reset input I0.1 terminate the timer function. Okay. Okay, bila timing element ni start, so dia akan count lah. Dia akan count berdasarkan format timing ni lah. So kat sini format dia S5T#6S. Okey, dia format dia macam ni. Okey, nak ubah je punya masa, kena ubah je punya ni. 6S tu adalah 6 second. Okey, 6 saat. Okey, so nak ubah masa lebih daripada 6 saat, kena ubah 6 ni. Okey, kalau katakanlah nak 10 saat, S5T#10S. Okey,
Okey, kemudian apabila ada input yang masuk pada I0.1, jadi timing function ni akan stop, akan terminate lah. Okey. Okey, untuk memproses data, kita akan gunakan memori ni. Okey. Kita akan gunakan yang masuk di sini, BI ni dan BCD ni. Okey. Okey, ni kita masukkan dalam memory word 20. Ni adalah output 12. Output word 12. Okey. Okey, BI ni adalah binary lah, binary, dan BCD ni adalah BCD format in processor dia lah, ACCUI ni, dan dia akan proses seterusnya. So ni akan proses. So ni Q4.1 ni dia akan bagi status pada output tersebut. Okey. Okey, kita lihat timer yang pertama. Jenis timer yang pertama iaitu pulse timer, SP, ataupun ringkasan dia S_pulse. Okey. So ni adalah function block diagram untuk timer ni. Okey. So dia ada sama juga, semua timer bentuk macam ni. Cuma yang kita perlu lihat apa terjadi pada output ni. Okey. Apa terjadi pada timing diagram ni. So kat sini kalau kamu lihat kalau kamu lihat input, bila input masuk, I0.0 masuk, okey. So output dia akan terus on. Okey, dia akan terus, output ni akan terus on. Output ni akan terus on sampailah T. Okey, T ni adalah masa 6 second ni. Okey, T adalah masa 6 second ni. So katakanlah dia I0.0 ni dia on lebih daripada 6 second, maka yang Q4.1 ni dia akan on sekadar 6 second saja. Lepas tu dia akan off. Walaupun lebih lagi dia akan off lepas tu. Okey. Kemudian kalau kamu lihat kat sini, kalau input 0.0 ni, dekat set ni, S ni, okey. Kalau anda onkan dia kurang daripada 6 second, okey, kurang daripada 6 second, dia akan off. Sama macam yang di atas. Sama macam di atas. Okey. Kemudian apabila seterusnya, apabila kamu on, dalam waktu kamu on tu, kamu tekan reset. Kamu akan tekan reset sepanjang masa, dia akan resetkan. Okey. Dia akan reset. Dia akan reset setakat sampai reset, setakat tu dia akan off balik. So dia akan jatuh kepada bit 1. Okey. Ini adalah fungsi pulse timer. Okey. Okey, kemudian kita lihat jenis timer yang kedua, iaitu extended pulse timer, SE. Okey. Ringkasannya ditulis S_PEXT. Okey. So bentuk function block diagram dia sama juga macam yang sebelum ni. Okey. Cumanya beza dia adalah dia punya timing diagram lah. Timing diagram dia. Okey. So timing diagram ni kalau kamu lihat I0.0 ni input, bila dia on saja, dan ni pun juga akan terus on. Lepas tu dia akan off ikut 6 second tu. Selebihnya dia tak akan ikut dah. Okey. Sama juga bila dia on, yang ni pun output dia akan on. Bila ada reset saja dia akan off, terus off. Dia tak akan on dah. Okey. Okey. Kemudian
Lihat seterusnya, input dia on. Okey. Lepas tu dia off. Tak sampai 6 second dia off. Okey, yang ni akan terus on. Terus on. Lepas tu barulah dia off ikut 6 second. So yang ni beza dia. Antara yang sebelum ni beza dia. So dia akan on, walaupun dia on sekejap dia akan terus on. Ni beza dia. Okey. Dia akan terus on sampai 6 second barulah dia off sendiri. Okey, yang tadi tu dia kalau off dia ikut juga off. Okey. Kemudian bila kita on, lepas tu off, on, lepas tu off. So dia tak sampai 6 second dia dah off dah. Dia akan ikut on yang terbaru. On yang terbaru yang di sini. Okey. Ni dia on, lepas tu dia off. Dia sebenarnya dia kira sampai 6 tapi tak cukup 6. Dia ikut yang last kali kiraan tu. Okey, yang last kali kiraan. Okey, lepas tu barulah dia ikut 6 second tu yang last kali kiraan daripada sini ke sini. Asalnya dia kira daripada sini tapi dah tak cukup, dia akan mula kiraan yang baru daripada sini sampai sini 6 second. Okey. Okey, kemudian kita lihat jenis timer yang nombor 3 iaitu on delay timer, SD, atau ringkasan dia S_ODT. Okey. Beza yang tadi itu dia akan kita input masuk saja, input pada S ni masuk saja dia akan terus on. Tapi berbeza dengan on delay ni, nama pun on delay, so dia akan on, dia akan delay on. Okey. Okey, kat sini kamu lihat bila input saja masuk dia tak terus masuk input, dia tak terus on. Dia akan off sehingga 6 second barulah dia on. Lepas tu dia akan off apabila yang di atas ni, S ni, input S ni akan 0.0 ni akan off. Okey. Bila dia off baru dia off. Okey. Dan seterusnya bila dia on dia tak akan on lagi. Bila sampai cukup 6 second barulah dia on. Lepas tu bila ada reset dia akan off. Okey. Walaupun di atas tak off, tak jatuh, tak turun dia punya input. Okey. Tapi bila ada reset dia akan off. Okey. Kemudian seterusnya yang ni dia on tapi dia tak cukup 6 second dia dah off dah. So tak ada output kat sini. Sama juga macam di atas. Dia on, lepas tu ada reset, input reset masuk, dia tak boleh on. Kiraan dia akan terbatal. Okey, itu adalah macam mana on delay beroperasi. Okey, kemudian timer yang nombor 4 iaitu S_ODTS. Okey, tentative on delay. Okey. So kat sini sama macam tadi juga, sama macam on delay tapi beza dia kamu boleh lihat dekat timing diagram ni lah. So dia akan on, dia tak on lagi sampai 6 second barulah dia on. Lepas tu dia akan off apabila ada input reset masuk. Okey. Okey, kemudian input masuk, 0.0 masuk, on saja, lepas tu dia off. Dia akan kira sampai T, sampai 6 second barulah dia on. Okey, ni yang berbezanya daripada yang on delay. Okey, on delay yang di atas ni kena sampai lebih 6 second barulah dia on. Okey, tapi yang ni dia on sekali je, lepas tu dia off. Dia akan terus kira sampai 6 second. Tak seperti on delay. Okey, tentative on delay ni on sekali je, dia terus kira sampai 6 second barulah dia akan off. Okey, dia akan off sehinggalah ada reset sini dia akan off. Okey. Kemudian kita lihat input seterusnya. Input masuk I00, input I00 masuk, dia akan nak kira, lepas tu lagi satu input masuk, dia tak akan kira yang sebelumnya, dia akan kira yang last sekali tu. Okey, yang last sekali tu di sinilah
Yang sekali, last sekali tu. Okey. Okey, dia akan kira sini, di sini, bila ni masuk je di sini, sampailah di sini barulah dia akan on. Ha? Lepas tu dia akan off disebabkan ada input off, reset di sini. Input reset masuk, dia akan off. Okey. Okey, sini 6 second lah, sampai sini 6 second. So 6 second ni dia ikut yang input yang last kali ikut. Ha? Sebab dia on off. So dia ikut yang input yang last kali masuk. Okey. Okey, kemudian last kali timer yang last kali iaitu off delay. Okey, off delay timer. Okey, ringkasan dia S_off dt. Okey. So sama juga function block diagram dia, bentuk dia sama. So timing diagram dia yang berbeza. Okey. Okey. Off delay maksudnya dia delaykan off dia. Okey, dia delaykan off dia. Okey, input masuk, input I000 masuk, lepas tu dia akan off. Okey, output pun masuk juga. Bila input masuk, output pun akan masuk. Lepas tu input 000 I000 off, daripada 1 ke 0. Yang ni akan on, still on juga. Dia delay off dia. Okey. So dekat sini dia akan kira sampai 6 second barulah dia off. Okey. Kemudian input masuk. Okey. Lepas tu dia off. Input masuk, lepas tu dia kosong, bit daripada 1 ke 0. Kemudian dia nak kira ni, dia nak kira sampai 6 second, tapi reset dah masuk, dia akan off. Dia akan jatuh bawah lah. Okey. Okey, seterusnya sama juga. Dia akan on, lepas tu dia off, lepas tu dia on lagi selalu input, lepas tu dia off. So dia akan ikut yang off yang last kali ni. Last kali ni dia kira sampai 6 second, barulah dia akan off. Okey. Kemudian katakanlah input reset masuk. Okey, input reset masuk. Lepas tu dalam waktu reset, input I000 pun masuk. Dia takkan on. Okey. Lepas tu bila ni off, barulah dia on. Okey. Lepas tu reset masuk, dia akan reset, jatuh balik lah. Dia tak kira ni. Ni dia tak kira masa 6 second. Okey. 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 Kat sini macam mana kamu nak setkan masa dia. Okey. Dia punya format masa tu adalah kena tulis seperti inilah. S5T hash. Okey. S5T hash. Lepas tu ni adalah jam. Ni adalah minit. Ni adalah saat. Ni adalah milisaat. Okey, milisaat. Okey. Katakanlah kamu nak 10 saat je. Jadi yang ni tak payah tulis lah. AH ni tak payah tulis lah. BBM ni tak payah tulis lah. Okey. Tulis saja 10S. Okey. So dia punya maksimum timer dia adalah 2 jam 46 minit 30 saat. Okey. Okey, ni kita lihat timer punya location lah dalam memori. Okey, seperti yang tadi yang saya beritahu, timer ni memerlukan satu word. Okey, satu word bersamaan dengan 16 bit. So ni adalah 16 bit lah. Dari 0, 1 sampailah 15. Jadi 16 bit. Okey, so 0 sampai 3 adalah BCD format. Okey, sama juga 4 7 BCD format, 8 11 BCD format. Okey. Lepas tu ni ada time base. Lepas tu ni adalah dia punya bit 15 dan 14 ni. Okey, yang last kali tu. Okey, adalah dia tak akan diabaikan.
jika bila timer tu start. Okay. Okay, time base. Okay, time base ni dia bergantung pada bit 12 dan 13. Okay, so ni adalah time base, ni adalah dia punya resolution lah. Okay, time base dia katakanlah 10 millisecond. Dia punya binary code for this time base adalah 00. Okay, dan seterusnya. Ni kamu boleh rujuk jadual ni lah. Okay. Okay, ni sambungan yang tadi tu. So ni format timer. Okay, so ni adalah value dia. Okay. Okay, ni kalau kamu tak faham pun tak apa, kamu boleh yang pentingnya kamu boleh tahu macam mana cara programming dan tulis program untuk PLC itulah. Okay. Okay, return operation. Okay, return operation ni adalah bila kamu dah tulis program, so kamu nak habiskan program tu, dia kena tulis yang ni. Okay, BE. So yang ni dalam dia akan tertulis dalam statement list BE block N. Okay, block N ni adalah the return operation is performed unconditionally. Okay, it is always the last statement in the block. Okay, BEU, okay, and block unconditional. Okay, the return operation is performed unconditionally. Okay, statement can follow BEU, but they will not be executed. Okay, BEU is often used during commissioning, so the individual part of the program can be tested. Okay, then BEC, block and conditional. Okay, the return is made dependent on a conditional and is only performed if the conditional if the condition is satisfied. Okay, ni macam yang saya kata tadi So bila tulis program tu dia akan call. Dia akan call, katakanlah kamu buat program panjang. Okay, kamu buat program panjang, lepas tu kamu call untuk program ni. Okay, lepas tu habis program yang kecil ni, dia akan masuk balik dalam. Okay, lepas tu tulis program. Dia baca lagi, call ni, dia akan pergi ke sini. Okay, program seterusnya, habis dia akan patah balik ke sini. Okay, dan gitulah seterusnya. Okay, ni masalah, ada satu masalah. So, kamu kena buat satu program PLC lah. Okay, so katakanlah katakanlah satu operasi plan tu, okay, operasi plan di kilang tu ada masalah. So dia akan berbunyi indikator 5 saat. Okay, dia akan bunyi indikator 5 saat. Okay, dia akan bunyi 5 saat, tapi indikator ni akan menyala berterusan. Menyala berterusan. So ni kamu boleh buat practice dekat PC lah. Okay, PC desktop tu, dekat schematic manager kamu boleh buat program seperti ni. Okay, mungkin boleh buat ni contoh masalah dia berbunyi sepanjang 5 saat. Katakanlah dia bunyi 5 saat, lepas tu dia off 5 saat. Lepas tu dia bunyi 5 saat, dia off 5 saat. Okey, so yang tu kita boleh buat sesuai lah. Kita boleh buat sesuai menggunakan timer. Okey, sama juga macam lah indikator ni, katakanlah dia menyala 5 saat, lepas tu dia off 5 saat. Dia menyala 5 saat, lepas tu dia off 5 saat. So yang tu boleh juga kita akan buat guna timer. Okay, so dia macam blinking lah, on off indikator lampu tu. Okay, ni adalah rujukan untuk timer operation. So lepas ni saya akan tunjuk contoh
di software schematic manager, okey, macam mana kelima-lima timer tu beroperasi. Okey, itu saja. Assalamualaikum.